Salam sejahtera, nama saya Punita, anak perempuan Sophia Maniam, nombor metrik 276187. Kami dari kumpulan 5 iaitu Tiruna Garasi, anak perempuan Madhavan, nombor metrik 276429. Igniza binti Ismail, nombor metrik 276315. Tajuk kami adalah berita palsu menjelang pilihan raya umum di Malaysia. Pertubuhan teknologi digital menggalakkan impak positif penggunaan media berasaskan digital sebagai sumber maklumat utama, walaupun perkembangan ini memberi impak positif yang ketara kepada ekonomi digital. Malangnya media dalam talian telah menjadi medan penyebaran maklumat palsu. Jenis berita palsu, misinformation atau maklumat salah yang bermaksud maklumat yang disebarkan adalah palsu tetapi tidak dicipta dengan niat yang untuk mendatangkan bahaya. Disinformation atau maklumat yang salah iaitu maklumat yang palsu dan sengaja dicipta. Malinformation atau malinformasi iaitu maklumat berdasarkan realiti digunakan untuk mendatangkan bahaya kepada individu, organisasi atau negara. Usaha mengawal penyebaran berita palsu telah terbukti begitu penyebaran bagi pihak berkuasa. Episod penyebaran berita palsu berhubungan dengan pilihan raya umum di Malaysia telah menyebabkan pihak berkuasa memilih perundangan yang lebih ketat di bawah kanun keseksaan. Analisis dan perbincangan adalah penggunaan teknologi komunikasi maklumat, kebebasan bersuara dan berita palsu, penggunaan teknologi maklumat dan media sosial oleh parti politik semasa pilihan raya, berita palsu semasa pilihan raya umum ke-13 tahun 2008, penyebaran berita palsu semasa pilihan raya umum ke-14 tahun 2018, fenomena berita palsu semasa pilihan raya umum ke-15 tahun 2022, undang-undang yang berkuat kuasa bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Seterusnya kita tengok penggunaan teknologi maklumat dan media sosial oleh parti politik semasa pilihan raya. Kemajuan teknologi pada masa kini menjadi semakin penting dalam penyertaan politik dan pembuatan keputusan kerajaan. Aktiviti pendapatan dan pembuatan keputusan mengenai sebarang penyertaan politik kini dilakukan secara agresif melalui media sosial. Dalam lanskap politik Malaysia, media sosial telah digunakan secara dinamik pada tahun 1998 selepas Anwar Ibrahim telah dipecat daripada kerajaan. Rakyat memutuskan untuk mengelak media tradisional dengan menggunakan web seluruh dunia iaitu World Wide Web untuk mendapatkan maklumat dengan segera. Media tradisional seperti televisyen, akhbar dan radio juga dikenali sebagai media massa. Dalam konteks politik dan pilihan raya, media sosial mempengaruhi pembaca kerana berfungsi dalam penyebaran maklumat. Media sosial telah digunakan secara besar-besaran dalam kempen politik dan pilihan raya, seterusnya menjadi alat penting dalam politik. Penyelidikan pendakwa bahawa 62% orang memperolehi berita daripada media sosial yang sering digunakan. Kesan media sosial terhadap pertubuhan politik dan calon, mereka boleh berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan orang ramai. Orang ramai sebagai pengundi pula dapat berkongsi pendapat dan untuk didengari. Hasilnya, secara khusus, media sosial boleh dianggap sebagai platform yang berpotensi untuk digunakan dalam politik untuk menarik pengundi. Salam sejahtera, saya Tiruna Garasi Madhavan, nombor matris 276429. Saya akan sambung pembentangan daripada rakan saya Punita, iaitu saya akan beri beberapa contoh berita palsu yang disebarkan di Malaysia, terutamanya pada masa pilihan raya umum. Berita yang paling hangat ialah pada pilihan raya umum yang ke-13 pada tahun 2008. Yang pertama adalah gangguan bekalan elektrik di tempat pengiraan undi. Walaupun SPR telah menafikan perkara tersebut, tetapi ramai lagi yang masih percaya ianya berlaku betul. SPR telah membuktikan bahawa gambar yang diambil itu adalah dilakonkan sebelum PRU ke-13 berlangsung.
Memandangkan dalam gambar tersebut, terdapat ramai pemberita dan ramai jurugambar berada di tempat pengiraan undi. Hakikatnya, tidak siapa yang boleh berada di tempat pengiraan undi melainkan pegawai bertugas SPR dan ejen calon sahaja. Yang kedua adalah mengenai 3 buah bas yang membawa warga Bangladesh untuk mengundi di Sungai Siput, Perak. Setelah siasatan dilakukan, didapati ianya adalah bas yang membawa pekerja daripada Singapura dan Johor untuk mengundi di pusat mengundi tersebut dan bukannya warga Bangladesh. Ianya telah diberi penerangan oleh Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak. Pada pilihan raya umum yang ke-14 juga, sekali lagi timbul lagi berita berkenaan warga Bangladesh, iaitu isu kehadiran pengundi hantu dari warga dari Bangladesh. Kisah tular mengenai warga Bangladesh berkopiah biru yang memasuki Malaysia. Hakikatnya mereka adalah pekerja yang kebetulan memakai kopiah biru dengan logo putih, iaitu logo kilang yang mereka akan bekerja selepas itu. Bukan itu sahaja, pada Mac 2017, isu kad pengenalan palsu yang telah tular di media sosial menunjukkan warga Malaysia dengan nama Cina namun wajahnya tidak seperti orang Cina. Perkara ini dikaitkan pemberian kewarganegaraan secara haram oleh kerajaan. Hakikatnya, Jabatan Pendaftaran Negara telah mengesahkan bahawa pemilik kad pengenalan tersebut adalah seorang yang berketurunan India dan merupakan anak angkat kepada pasangan Cina. Satu lagi berita palsu yang dapat dikesan pada PRU ke-14 adalah kononnya kerajaan merancang untuk menaikkan kadar cukai jualan dan perkhidmatan iaitu GST yang dilaksanakan pada masa itu selepas PRU disebabkan situasi kewangan yang semakin kritikal. Berita ini juga hangat dalam media sosial dan dalam perbincangan politik dan di kalangan rakyat Malaysia pada masa itu. Bukan itu sahaja, pilihan raya yang ke-15 juga ada berita palsu yang menjadi fenomena pada masa itu. Yang pertama, cyber troopers merupakan alat propaganda bagi parti politik semasa berkempen, iaitu beberapa parti politik telah mengupah individu yang berpengaruh dalam media sosial seperti TikTok, YouTube dan sebagainya untuk mendorong agenda-agenda mereka untuk memupuk undi dan provokasi terutamanya kepada generasi muda yang banyak menggunakan social media. Seterusnya berita palsu mengenai PRU yang ke-15 akan dibatalkan kerana peningkatan kes COVID-19 dan juga keadaan banjir di beberapa negeri di Malaysia. Tetapi kerajaan telah berjaya menjalankan PRU yang ke-15 pada masa itu. Dan timbul juga bahawa 800,000 data pengundi dari laman MySPR telah dijual menurut pihak SPR. Ini merupakan dakwaan yang lama dan telah ditularkan semula sebelum pilihan raya yang ke-15 dan dinafikan oleh pihak SPR sendiri pada masa itu. Bagi Seksyen 500 Kanun Keseksaan, berita palsu yang disebarkan di internet atau media sosial boleh jadi berlaku dalam bentuk fitnah. Kanun keseksaan digunakan untuk mengawal selia fitnah jenayah, ugutan jenayah, penghinaan yang disengajakan dengan niat untuk mencetus penggangguan ketenteraman awam. Dan kenyataan ini termasuk ucapan, penerbitan atau edaran ucapan, khabar angin atau laporan dengan niat untuk menyebabkan kerosakan awam. Seksyen 500 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman kerana fitnah bagi sesiapa yang memfitnah orang lain. Boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak lebih 2 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan Disemak 1997 menyatakan bahawa sesiapa yang membuat penerbitan atau pengedaran sebarang kenyataan,
khabar angin atau laporan dengan niat untuk menyebabkan ketakutan atau kebimbangan kepada orang ramai boleh dianggap sebagai melakukan kesalahan terhadap negara. Seterusnya, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Di mana akta ini ialah kod yang mengawal selia industri komunikasi dan multimedia di bawah naungan Rakyat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Individu yang menyebarkan berita palsu akan disiasat mengikut subsection 233 Akta 588 yang memperuntukkan denda maksimum sebanyak RM50,000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali dan boleh didenda selanjut RM1,000 bagi setiap hari di mana kesalahan itu diteruskan selepas tersabit. Penyebaran berita palsu banyak berlaku di dalam negara kita. Oleh itu, beberapa cadangan penambahbaikan kerajaan telah dibuat. Antaranya, kerajaan boleh juga melakukan dengan meminda undang-undang sedia ada agar individu yang disabit kesalahan menyebar berita palsu dapat dikenakan tindakan yang setimpal, yang lebih tegas dan hukuman yang lebih berat. Seterusnya, bagi pihak NGO, organisasi swasta dan pertubuhan bukan kerajaan digalakkan melancarkan kempen memerangi berita palsu melalui pelbagai platform. Misalnya, semasa negara dilanda krisis COVID-19. Dan pada tahun 2020, sebuah NGO telah melancarkan kempen Yalah Tu untuk mendidik warga internet dan media sosial mengenai kepentingan maklumat yang benar dan tepat. Seterusnya, orang awam mestilah bertindak sebagai ejen penting dalam usaha dengan menghentikan penularan berita palsu di internet dan media sosial. Rakyat mestilah bersatu padu mengamalkan prinsip tidak pasti jangan kongsi dan juga menyemak setiap maklumat yang diterima di laman sosial rasmi pihak yang berkenaan atau di sebenarnya.my sebelum mempercayai atau menyebarkan kepada orang ramai. Ringkasnya, lendakan teknologi maklumat pada masa kini telah melancakkan lagi penyebaran maklumat di atas talian. Penyebaran maklumat memberikan orang ramai maklumat yang cepat dan mudah. Namun penyebaran berita palsu oleh individu yang tidak bertanggungjawab berisiko menjejaskan kelancaran penyampaian maklumat di internet. Seterusnya, mencetuskan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Penggunaan internet dan media sosial merupakan perkara signifikan oleh parti politik terutamanya semasa pilihan raya. Seperti mana sifat asas rangkaian tersebut untuk menyampaikan maklumat, maka parti politik memerlukan media sosial untuk menyampaikan ideologi, maklumat, pengetahuan kepada para pengundi untuk meraih sokongan dan mempengaruhi mereka. Pada masa sama, rakyat juga boleh menyuarakan pandangan dan permintaan mereka kepada parti. Dalam konteks pilihan raya, penyebaran berita palsu PRU 13 hingga PRU 15 menyaksikan banyak berita-berita palsu yang mendapat pencetus kebimbangan orang ramai. Seterusnya, mengurangkan keyakinan kepada rakyat pemerintah. Justru pelbagai pihak perlu memainkan peranan yang efektif, khususnya pada pihak kerajaan, meminda undang-undang sedia ada kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 agar hukuman yang dikenakan adalah hukuman yang berat kepada penyebar berita palsu. Organisasi swasta dan NGO juga perlu melancarkan pelbagai kempen untuk memerangi berita palsu demi tanggungjawab sosial korporat. Akhir sekali, seluruh rakyat Malaysia khususnya hendaklah harus bertanggungjawab memastikan berita palsu yang diterima adalah benar sebelum mempercayai dan menyebarkan kepada orang lain. Sekian, terima kasih.